Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Januari 2024 bersama saya, Pia Ernadia. PN akan membuat laporan polis terhadap ahli Parlimen Beruas Ngee Koham kerana mendakwa PAS dan Bersatu mengapi-apikan kenyataannya sehingga membawa kepada kejadian kebakaran di rumahnya awal pagi semalam. Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syari dalam satu kenyataan di Facebook berkata ia bagi mengekang fitnah pemimpin DAP berkenaan berhubung kejadian tersebut. Menurut Fadli, walaupun pihaknya bersimpati atas insiden yang menimpa Ngee, namun ia bukan tiket untuk pemimpin DAP itu membuat satu tuduhan tidak berasas. Fadli turut menasihati Ngee supaya tidak mendahului pihak berkuasa yang sedang menyiasat punca kebakaran dan individu yang bertanggungjawab. Fadli mengulas kenyataan Ngee bahawa PAS dan Bersatu bertanggungjawab mengapi-apikan kenyataannya sehingga membuatkan pihak lain membencinya. Sementara itu, Fadli bersama pemuda PN telah hadir ke Balai Polis hari ini di Balai Polis Kajang bagi menggesa pihak berkuasa itu menyiasat Ngee. Sebab itu kami datang untuk membuat laporan polis supaya kenyataannya itu disiasat. Dan saya terima kasih kepada Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution yang telah mengeluarkan kenyataan jangan ada sesiapa yang mendahului siasatan, termasuklah mengeluarkan persepsi dan juga menyatakan sangkaan terhadap mana-mana suspek. Kerana proses untuk mengenali suspek dan menjalankan siasatan ini merupakan kuasa pihak polis. Terdahulu, Ngee mendakwa serangan kebakaran di kediamannya itu dipercayai berpunca daripada kenyataannya sebelum ini berhubung cadangan supaya bukan Islam menganggotai jawatan kuasa mengkaji perundangan syariah. Susulan kritikan yang diterima, Ngee telah memohon maaf dan menarik balik cadangannya itu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah mengambil keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob semalam. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, SPRM berkata ia bagi membantu siasatan berhubung penggunaan dana RM700 juta yang dibelanjakan untuk tujuan publicity dan promosi semasa pentadbiran terdahulu. Utusan Malaysia melaporkan proses mengambil keterangan Ismail Sabri berlangsung hampir 5 jam dari pukul 10 pagi sehingga pukul 4.45 petang. Keterangan Ismail Sabri diambil bagi siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Akta SPRM 2009. Selain ahli Parlimen Bera, SPRM dilaporkan turut menyiasat beberapa bekas pegawainya termasuk pembantu Ismail yang dilantik secara politik ke jawatan kanan di Pejabat Perdana Menteri pada masa itu. Siasatan berkenaan dilaporkan dibuat 4 hari selepas Menteri Komunikasi merangkap juru cakap Kerajaan Fahmi Fadzil berkata rakyat berhak untuk mengetahui mengenai perbelanjaan RM700 juta untuk iklan dan publiciti oleh 2 pentadbiran terdahulu. Pada November lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan sebanyak RM700 juta dibelanjakan antara 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian kerajaan. Anwar memberitahu Dewan Rakyat bahawa sebanyak RM500 juta dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin dari 2020 hingga 2021, manakala RM200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri iaitu pada 2021 hingga 2022. Sementara itu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor keluar dari ibu pejabat SPRM selepas 3 jam memberi keterangan berhubung isu rasuah RM6 juta yang melibatkan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA. Utusan Malaysia melaporkan kenderaan yang membawa Sanusi tiba di SPRM pukul 8.30 pagi dan keluar terus meninggalkan bangunan itu pada pukul 11.37 pagi tanpa memberi sebarang kenyataan. Terdahulu, media melaporkan Menteri Besar sebuah negeri di utara akan dipanggil SPRM berkait isu rasuah lebih RM6 juta melibatkan Persatuan Bola Sepak. Utusan Malaysia yang memetik sumber berkata siasatan kes rasuah itu dijalankan SPRM selepas menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dijanjikan mendapat projek di negeri berkenaan jika menyalurkan dana ke akaun Persatuan Bola Sepak tersebut.
Namun menurut sumber itu lagi, selepas kontraktor menyalurkan dana ke akaun Persatuan Bola Terbabit, mereka tidak menerima sebarang projek sebagaimana dijanjikan individu berkenaan. Susulan itu, sumber berkata kontraktor yang merasakan ditipu telah membuat laporan kepada SPRM atas penawaran projek dijanjikan kepada mereka oleh individu berkenaan. Terdahulu, SPRM menahan reman Ketua Pegawai Eksekutif KFA Zulkifli Che Harun dan 3 yang lain bagi membantu siasatan kes rasuah RM6 juta pada 2020. Pada 7 Januari lalu, Sanusi mendakwa wang RM6 juta yang dikaitkan dalam isu rasuah KFA adalah sumbangan sebuah syarikat. Pengarah pilihan raya PAS itu berkata syarikat terbabit mempunyai konsesi projek loji rawatan air di negeri itu dan berharap konsesi tersebut akan disambung. Sanusi yang juga Presiden KFA bagaimanapun menjelaskan kerajaan negeri tidak menyambung konsesi syarikat itu dan syarikat terbabit kemudian meminta wang sumbangan RM6 juta itu dipulangkan semula. Baik, berita seterusnya. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan 5 anggota keluarganya menfailkan permohonan untuk memulakan prosiding semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM. Keenam-enam mereka serta Ilham Tower sedang berhad menfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang menyasarkan SPRM dan pendakwa raya sebagai responden pertama dan kedua. Menurut salinan afidavit sokongan Daim, tindakan SPRM membingungkan, amat mengganggu dan siasatan tersebut tidak mempunyai sebab munasabah. Daim mendakwa bahawa SPRM tidak mendedahkan kepadanya jenis kesalahannya yang sedang disiasat sejak tahun lalu kecuali dimaklumkan ia adalah mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Daim dan keluarganya mahu mahkamah membatalkan siasatan terhadap mereka dan memohon pengisytiharan bahawa siasatan SPRM adalah tidak berperlembagaan. Permohonan itu difailkan Daim atau nama sebenarnya Cik Abdul Daim Zainuddin di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini melalui firma guaman Tuan Tommy Thomas. Jika mahkamah memberikan kebenaran itu, Daim dan keluarga memohon perintah supaya SPRM dan pegawainya menghentikan semua siasatan yang dimulakan terhadap mereka sehingga kini menurut Aturan 53 Kaedah 3-8 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Semalam, SPRM mengambil keterangan isteri Daim, Naimah Khalid serta 2 anak lelaki mereka. SPRM dalam satu kenyataan berkata mereka dipanggil untuk memberi maklumat mengenai aset keluarga. Bulan lalu, SPRM menyita bangunan pencakar langit Menara Ilham yang dimiliki Daim yang juga teman rapat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Mahathir Mohamad menyelar dakwaan pihak tidak dikenali di internet yang mengaitkannya dengan cubaan merasuah Yang di-Pertuan Agong sebanyak RM1 bilion bagi menukar kerajaan. Bekas Perdana Menteri itu tidak menamakan sumber yang dirujuknya. Bagaimanapun, isu itu dipercayai mempunyai kaitan dengan laporan polis oleh Pegawai Ketua Pembangkang Ikhwan Fadli semalam. Laporan polis itu turut menepis dakwaan yang turut mengaitkan nama majikannya Hamzah Zainuddin. Mahathir dalam satu kenyataan turut menyelar pihak mengaitkannya dengan cubaan merasuah Agong sebagai penakut kerana membuat dakwaan tetapi menyembunyikan identiti dan tidak memberikan bukti. Dakwaan di internet mendakwa hanya terdapat cubaan untuk melakukan perkara tersebut. Malaysia kini tidak mendedahkan butiran lanjut terhadap dakwaan itu kerana tidak dapat membuktikan kesahihannya. 2 hari lalu, Azman Abidin, Setiausaha Politik Anwar Ibrahim menggesa polis menyiasat dakwaan, terdapat pihak sanggup menyediakan dana RM1 bilion untuk menjatuhkan kerajaan. Dakwanya, ia sebahagian daripada usaha yang dinamakan Langkah Dubai. Bagaimanapun, tidak jelas sama ada Azman merujuk kepada blog sama yang diadukan Ikhwan kepada pihak polis. Dalam pada itu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata dakwaan wujud cubaan merasuah Yang di-Pertuan Agong adalah satu fitnah jahat yang keterlaluan serta tidak dapat diterima akal. Pengerusi PN itu juga percaya pihak yang membuat tuduhan tersebut sudah melakukan kesalahan yang berat mengikut Akta Hasutan 1948. Menurut Muhyiddin, tuduhan bahawa PN cuba merasuah Agong sebanyak RM1 bilion untuk menjatuhkan kerajaan adalah satu fitnah melulu yang jelek dan keterlaluan. Malah Muhyiddin berkata fitnah jahat itu disambut oleh beberapa tokoh PH termasuk yang berjawatan dalam kerajaan. Justru Muhyiddin menasihatkan PH dan pihak yang berkaitan dengan parti terbabit tidak seharusnya mengheret istana dalam fitnah politik yang amat jahat dan kotor itu.
Tuduhan mengenai cubaan merasuah agung dengan dana yang begitu besar muncul melalui dakwaan di internet sebelum ia diadukan kepada pihak berkuasa oleh pegawai Perdana Menteri. Dakwaan itu mengatakan dana itu ditawarkan kepada pihak istana bagi membolehkan kerajaan perpaduan dijatuhkan untuk diganti dengan sebuah kerajaan baru. Beberapa tokoh di luar kerajaan dikaitkan dengan dakwaan tersebut termasuk Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin serta bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimanapun, kedua-dua mereka menafikan tuduhan tersebut. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata pembangkang tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan usaha menumbangkan kerajaan dengan memulakan undi tidak percaya di Parlimen. Sebaliknya, kata Anwar, mereka hanya terus memainkan propaganda untuk menipu penyokong supaya tidak hilang semangat. Jelas Anwar, kerajaan sudah memberi peluang kepada Perikatan Nasional PN untuk membuat undi tidak percaya sejak setahun lalu namun tiada sebarang tindakan dibuat. Anwar yang juga Menteri Kewangan turut menegur pembangkang supaya bekerja untuk rakyat yang akan membuat pilihan apabila tiba masanya. Anwar berkata demikian ketika mengulas cadangan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim bahawa sokongan terhadap seseorang Perdana Menteri harus diputuskan melalui undi percaya di Dewan Rakyat dan bukannya berdasarkan akuan bersumpah SD. Sementara itu, Anwar turut menyelar langkah Dubai sekadar politik cemas kalangan mereka yang kehilangan modal. Spekulasi mengenai rancangan untuk menjatuhkan kerajaan timbul selepas Timbalan Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JCOM Ismail Yusof mendedahkan tentang langkah Dubai. Susulan itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi turut mengesahkan rancangan berkenaan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Ernadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.